Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Hakim bin Abdul Rahim. Nombor metrik D183109091. Okey, tajuk dakwah dan pencapan awam saya pada kali ini adalah dakwah tentang bahayanya Syiah. Okey, apa dia maksud Syiah? Syiah ni pada bahasa adalah pengikut ataupun pembela seseorang. Manakala dari segi istilah pula adalah satu kelompok pembelaan kepada Sayyidina Ali dan yang dikatakan lebih layak menjadi pemerintah di antara khulafa' Rasyidin yang lain. Okey. Mana dia asal usul Syiah ni? Asal usul Syiah ni adalah daripada masalah politik yang mana masalah politik yang mana perebutan kuasa untuk menjadi pemerintah. Dia terhasil daripada perang saudara, iaitu orang panggil perang Safin, perang di antara Muawiyah, Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Tetapi perang tu telah dihentikan dan dibuat secara majlis syura, majlis takim macam tu, dan kemenangannya berpihak kepada Muawiyah. Jadi pengikut Sayyidina Ali yang fanatik ni, dia rasa benda tu tak sepatutnya berlaku dan tak layak pun Muawiyah tu jadi ketua. Jadi dia timbulkan satu kumpulan yang mana dia nak bela Sayyidina Ali ni. Tapi dia ada pengasas daripada timbulnya Syiah ni. Pengasas dia adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni adalah orang Yaman. Dia ni adalah orang kafir yang mana berpura-pura bermasuk Islam, munafik kan. Dia berpura-pura masuk Islam, dia mai ke Mekah, dia mai ke Madinah, dia ada agenda dia. Dalam agenda dia tu, dia nak menjatuhkan orang-orang Islam ni dalam kelompok-kelompok Islam yang terlompong disebabkan jatuhnya kerajaan Parsi dalam perang Qadisiyah zaman Sayyidina Umar. Okey, itu sabar sedikit pengenalan Syiah, simple. Okey, kita ke tajuk utama kita, bahayanya Syiah. Pasal apa yang dikatakan bahayanya Syiah ni? Yang pertama, sebab dia kafir atau dia hina para sahabat. Sedangkan Rasulullah cakap sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Maknanya orang yang perang sahabat, seumpama dia perang Rasulullah, dan Allah cakap orang yang perang Rasulullah tu ibaratnya dia menentang aku. Jadi takkanlah kita nak menentang Allah. Jadi dia benda tu berkait. Jadi kat situ kita nampak bahayanya kalau Syiah ni dia dah terkeluar daripada ajaran Islam. Sebab apa? Kalau kita tentang Allah, siapalah kita kan? Okey, yang kedua adalah pentaklifan Al-Quran. Okey, bahayanya lagi Syiah ni, dia kata apa? Al-Quran yang kita pegang Rasam Usmani itu 6666 ayat tu adalah tak betul. Dan judul Al-Quran, bilangan Al-Quran tu ada lagi yang disembunyikan. Dia apa kata, selepas kewafatan Rasulullah tu, Malaikat Jibril ni hantar lagi ayat-ayat Al-Quran ni dekat Sayyidina Fatimah. Dan yang dikatakan Al-Quran yang diturunkan di Sayyidina Fatimah tu adalah yang paling betul, dan isi kandungannya tu 3 kali ganda daripada Al-Quran Rasam Usmani yang kita ada. Jadi bayangkanlah kan, depa punya orang cakap over terlalu keterlaluan kan. Sedangkan Al-Quran kita yang had 6666 ayat tu pun tak terbaca, tambahlah kita nak tambah lagi 3 kali ganda daripada tu kan. Okey, dan yang ketiga adalah dia merendahkan martabat Nabi. Yang dikatakan merendahkan martabat Nabi ni, dia cakap apa? Jibril dia nak turunkan wahyu kepada Sayyidina Ali, tapi disebabkan miripnya wajah Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni seakan-akan sama. Jadi Jibril ni dia tersalah bagi wahyu. Dia bagi kat Nabi Muhammad dan dia tak bagi kat Sayyidina Ali. Sedangkan wahyu tu sepatutnya turun kepada Sayyidina Ali. Jadi kat situ dia dah jatuhkan martabat malaikat. Mana mungkin malaikat buat silap. Dan yang keduanya, dia dah menjatuhkan martabat Nabi.
Kenapa dia boleh bercakap macam tu? Kenapa hina sangat ke Rasulullah sampai, dan mulia sangat ke Ali yang sampai sampai begitu sekali kan depa judge Rasulullah dengan Sayyidina Ali ni. Jadi dekat situ dia macam dah mempermainkan Allah punya aturan, Allah punya perjalanan. Jadi kat situ dia ulama mengatakan dia seumpama mengkafirkan Jibril. Okey, dan yang keempat, depa ni tak berminat untuk hujah menggunakan hadis-hadis sahih. Sebab apa? Hadis-hadis sahih ni kebanyakannya menentang daripada tis-tis depa. Jadi depa pakai juga hadis sahih, tapi hadis-hadis sahih yang kena dengan tis-tis depa lah, yang depa rasa macam okey, hadis ni kena dengan isu ni dan macam boleh lah ni. Jadi kat situ Depa memang tak suka dengan hadis saya. Sebab apa? Hadis saya ni selalu bercanggah dengan apa amalan-amalan depa. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima ialah percaya imam-imam depa ni adalah maksum. Okey, sedangkan maksum ni, apa dia maksum? Maksum ni adalah satu benda orang cakap terpelihara daripada dosa, daripada kesilapan. Maksum ni cuma golongan-golongan Nabi sahaja yang maksum. Allah pelihara, bebas daripada dosa. Kalau kita orang biasa ni tak ada istilah maksum. Hatta kata wali sekalipun akan ada kesilapan. Sebab apa? Juga manusia biasa. Tapi depa cakap imam depa ni ialah maksum, seumpama sama level dengan Nabi. Jadi benda tu tak betul lah. Okey. Dan yang keenam, imam-imam mereka ni tak mati. Depa anggap imam-imam depa ni, imam yang orang panggil imam 12 ni tak mati. Depa kata apa? Depa kata Allah lindung imam-imam depa ni, Allah angkat, dan akhir zaman nanti depa akan diturunkan semula untuk melawan Dajjal. Seumpama apa? Nanti depa ni jadi macam Imam Mahdi. Jadi depa nak petikaikan yang Allah cakap dia dah angkat Nabi Isa, dan nanti dia akan keluarkan Imam Mahdi. Jadi depa kata imam-imam mereka ni tak mati tetapi dilindungi dan diangkat ke suatu tempat yang lain. Jadi seumpama depa cakap imam-imam depa ni sama level dengan Nabi Isa. Sedangkan kita tahu ceritanya Allah kata cuma Nabi Isa saja yang diangkat, dan Imam Mahdi tu akan timbul bila timbulnya Dajjal. Jadi depa meletakkan imam-imam depa ni sama level dengan Nabi. Jadi kat situ dia menjejaskan akidah kita, sekaligus fahaman tu tak betul dan bahaya. Memang nampaklah menyesatkan kan. Okey, dan yang ketujuh, imam-imam mereka ni tahu dalam benda-benda ghaib. Macam mana dia kata imam-imam mereka ni tahu dalam benda-benda ghaib, sedangkan Rasulullah pun sendiri dia diisrakan Mi'raj dan dia tanya kepada Allah bilakah tarikh kiamat. Dan diceritakan, kalau saya salah tolong komen, tolong betulkan saya. Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tarikh-tarikh berlaku ketika Isra Mi'raj. Tapi sebelum pulangnya Rasulullah ke dunia, ingatan tu telah ibarat macam dilupakan, ditarik balik. Sebab apa? Supaya Allah tak mau benda-benda ghaib ni bukan kerja urusan manusia. Tapi depa cakap imam-imam depa ni ada kelebihan macam tu. Okey, dan benda yang ketujuh, benda yang ke-8, benda yang terakhir. Benda ni agak famous. Benda yang paling bahaya dalam Syiah ni, yang paling top adalah kahwin mut'ah. Kahwin mut'ah ni dia tak kira lah pangkat, umur kita, status apa kan. Selalunya paling dalam analisis yang telah dijalankan, orang-orang yang paling terawal akan terjebak dalam nikah mut'ah ni adalah pelajar-pelajar universiti yang orang cakap terlalu seronok bercinta kan. Bila dalam satu universiti tu akan ada lecturer yang offer, okey, kamu suka dia, jadi bawa main ke sini, saya boleh kahwinkan. Jadi pasangan ni dah terlalu orang cakap seronok kahwin, seronok bercinta. Jadi bila datangnya dua pasangan ni, apa yang kamu ada? Saya ada sebatang pen. Okey, boleh sebatang pen ni kita jadikan mas kahwin. Aku nikahkan kau sekian-sekian dengan sekian-sekian, dan bermas kahwinkan dengan sebatang pen tunai.
Jadi dikatakan mut'ah ni macam tu je kahwinnya. Jadi bayangkanlah sebenarnya syarat nikah tu pun dah tak betul. Jadi bayangkan kalau lepas kita kahwin mut'ah, pakai sebatang pen hanya untuk mas kahwin, macam mana kita punya kahwin tu? Dan proses maruah seorang perempuan tu, adakah maruah perempuan tu hanya menggunakan sebatang pen? Dan nikah mut'ah ni kita tahu nikah yang berkontrak. Jadi bila nikah berkontrak ni, aku nikah daripada pukul 12 sampai pukul 5. Takkan seperti maruah perempuan tu ibarat seorang pelacur. Kita check in pukul 2, kita check out pukul 5. Jadi kahwin mut'ah ni dia akan menjejaskan seorang maruah perempuan. Dia menjatuhkan maruah perempuan. Jadi tak ada beza apa perempuan tu dengan pelacur. Itu kahwin mut'ah dalam peringkat anak-anak universiti ataupun orang yang dah bekerja, yang orang cakap kemarut dengan nafsu serakah. Okey, kalau yang dalam lingkungan pelajar sekolah rendah ni, ada juga disalur-salurkan cikgu-cikgu yang mana cikgu-cikgu ni dia ajak diterapkan, cikgu-cikgu ni ajak dalam budak-budak pasal depa letakkan, depa akan terapkan pasal imam 12, depa akan letakkan macam-macam isu macam depa cakap Isra' Mi'raj tu adalah kisah dongeng. Jadi minda budak-budak ni bersih. Jadi bila cikgu-cikgu yang aliran Syiah ni depa menerapkan benda-benda yang negatif ke dalam kepala anak-anak kita, anak-anak anda, jadi bagaimana dalam proses dia nak membesar tu, macam mana lah kepala otak dia. Jadi sekian dekat tu perkongsian saya tentang dakwah, tentang bahayanya Syiah. Kalau ada yang nak tambah atau ada yang saya silap, tolong komen kat bawah, tolong tegur saya pun manusia biasa, tak lari dari kesilapan, saya pun banyak serba kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.